Kurang berapa minit, cikgu? Tak sekira berapa minit ni? Awak baru tak. Okay, Bola dah. 10 minit Ustaz. Okey, lebih kurang. Lebih kurang lah. Lagu ni Sabian nyanyi tu. Aisyah. Isteri Rasulullah. Ni ajar komen bos kita. Ada orang luar masuk ni. Dengar tak cikgu cakap tak no? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan majlis kita, marilah sama-sama kita meluruskan niat kita semata-mata kerana Allah Ta'ala. Dan juga marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan majlis kita ini diberkati dan berjalan lancar sehinggalah akhirnya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita ucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersiaran secara live streaming pada tengah hari ini. Dan juga
marilah sama-sama kita memperbanyakkan ucapan selawat kita kepada baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan banyak kita berselawat kepada baginda, kita akan mendapat syafaat di hari mahsyar kelak, insya-Allah. Seterusnya saya ingin mengalu-alukan yang berusaha Puan Pengetua Cikgu Nur Ashikin binti Yusof, Pengetua SMK Sultanah Bahiyah, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Ghani bin Awang Seman, yang berbahagia Ustaz Muhammad Yusuf bin Muhammad Saleh, kru-kru belakang tabir, Cikgu Nur Aini, guru kanan kemanusiaan, guru-guru kanan, dan juga Cikgu Syazwan yang sama-sama saya menguruskan live streaming kita pada pagi ini, pada tengah hari ini. Seterusnya sidang penonton muslimin muslimat yang tak dapatlah saya nak sebutkan nama satu persatu. Apa khabar semua? Saya doakan semua antum semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Dan juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru berguru demi ilmu, bina generasi baru, insya-Allah. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat berpuasa. Walaupun kita dah tak berani berpuasa lagi, nak puasa kan. Tapi kita ambillah peluang yang baki yang ada lagi 6-7 hari ini untuk kita melipat gandakan amal ibadat kita. Mudah-mudahan kita dirahmati, diberkati, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat bergabung, selamat datang ke program ataupun majlis ataupun acara yang kita namakan sebagai perkongsian ilmu Mahabbatul Quran. Majlis ini sebenarnya pengisiannya adalah sama seperti mana majlis khatam Quran yang kita adakan di tahun-tahun yang sudah. Tahun-tahun sudah kita adakan secara berkumpul beramai-ramai di Dewan Sekolah. Tapi tahun ni seperti mana yang kita semua tahu, kita sedang menghadapi kekangan, sedang menghadapi musibah coronavirus ni, jadi kita tak dapat nak bersama berkumpul seperti biasa. Jadi kita adakan juga insya-Allah dengan cara live streaming seperti ini. Jadi mudah-mudahanlah kita, majlis kita, acara kita pada tengah hari ini akan mendapat keberkatan, rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan semoga rancangan kita live ini rancangan secara live ini berjalan lancarlah daripada awal hingga akhirnya, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi untuk tidak melengahkan masa, sebelum tu tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin muslim, sidang penonton muslimin muslimat juga boleh komen di ruangan komen yang disediakan. Kalau ada pelajar-pelajar kita yang mengikuti siaran ini, nanti di akhir siaran kita akan paparkan juga ataupun QR code untuk dapat penyerta bagi tempat cikgu tengok kita. Anda dalam siaran ini akan diambil kira lah. Sat ambil sini. Tu nampak ni. Okey. Okey, baik. Jadi untuk tidak melengahkan masa, kita terus kepada slot yang pertama, iaitulah Tazkirah Ramadan yang bakal disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusuf bin Saleh. Jadi tajuk apa tu kita serah kepada Ustaz Yusuf lah. Baik, sebelum tu saya juga ingin mengucapkan selamat datang ataupun selamat menonton kepada, saya difahamkan kata siaran kita ni juga ditonton ataupun dapat diakses oleh pengetua-pengetua negeri Kedah. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada pengetua-pengetua negeri Kedah kalau ada yang menonton. Okey, baik. Jadi kita terus ke acara yang seterusnya, Tazkirah
oleh Ustaz Muhammad Yusof. Jadi apakah tajuknya, apakah kupasan yang akan disampaikan oleh Ustaz sebentar lagi, kita serah kepada beliau lah. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya persilakan Ustaz Muhammad Yusof. Falyatafaddal mashkura. Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Terima kasih kepada sahabat saudara pengurusi majlis Ustaz Rafidi bin Jaafar yang berusaha, pengetua Puan Hajah Nur Ashikin binti Yusof, yang dihormati penolong-penolong kanan, guru-guru kanan, guru-guru, sahabat guru-guru, dan juga tetamu-tetamu jemputan, dan kepada semua warga SMK Sultanah Bahiyah kalau ada yang menonton, dan kepada semua muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, pertama-tama sekali marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dan perkenannya dapat sama-sama kita hidup lagi seperti hari-hari sebelum ini, kerana kita diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan kita diuji dengan kesihatan yang agak kurang baik, iaitu dilanda sedikit ujian daripada Allah yang diberikan oleh Allah, iaitu coronavirus. Dan alhamdulillah setakat ni warga SMK Sultanah Bahiyah alhamdulillah semua selamat daripada ujian ni, dan jugalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semualah umat Islam di mana-mana jua semuanya insya-Allah akan selamat daripada wabak ini, kerana Allah akan menguji hamba-hamba yang bertakwa kepadanya insya-Allah. Jadi insya-Allah hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-24 Ramadan, iaitu kita duduk di fasal yang ketiga. Pada sabda Nabi, Ramadan awwaluha rahmah wa awsatuha maghfirah wa akhiruha itqum minan nar. Jadi Ramadan fasa yang pertama, 10 hari yang pertama ni Allah berikan kepada umat-umat dia, hamba-hamba dia, rahmah, kasih sayang yang banyak. Segala kasih sayang yang Allah turunkan kepada hamba dia yang tak terhingga. Jadi alhamdulillah semua kita dah dapat, kita dah miliki dah 10 hari yang pertama tu. Dan pada fasa yang kedua, 10 hari yang kedua, Allah Ta'ala wa awsatuha maghfirah, Allah ampunkan segala dosa-dosa hamba dia walau sebesar gunung sekalipun. Jadi kita minta dekat Allah, jangan putus asa, kita minta ampun dengan Allah, Allah akan ampunkan dosa sebesar mana sekalipun. Inilah peluang kita. Tidak ada pada umat-umat Nabi lain, hanya ada pada umat Nabi Muhammad saja. Jadi alhamdulillah pada tahun ini dapat lagi sekali kita bertemu dengan Ramadan yang kita minta supaya kita dapat lagi beramal, melaksanakan ibadah yang telah kita idam-idamkan sebelum ni. Dan kita pun kita minta kalau boleh kita sampai lagi pada Ramadan akan datang. Nabi tersebut para ulama sudah menjadi kebiasaan pada alim-alim ulama dulu. Jadi sebelum sampai ke bulan Ramadan, lebih kurang 3 bulan lagi, mereka dah bercita-cita dah bersiap sedia dah untuk memasuki Ramadan, untuk duduk bersama Ramadan. Nabi bersebut dalam hadis yang Nabi sebut, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa Ramadan wa ballighna Ramadan. Jadi Nabi minta dah, Allah berikanlah keberkatan kepada kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan wa ballighna Ramadan, dan
sampaikanlah, ketemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Semua orang-orang alim, para ulama, para salafus soleh bercita-cita untuk bertemu Ramadan. Jadi bila bertemu di dalam bulan Ramadan, kita bertemu dengan kekasih kita, kita akan lakukan apa sahaja ibadat yang kita buat. Jadi kita tak hiraukan apa dah, sebab kita terlalu mencintai Ramadan. Jadi sekarang kita duduk di fasal yang ketiga, wa akhiruha aitqu minan nar wa awwaluha rahmah wa awsatuha maghfirah wa akhiruha aitqu minan nar. Kita duk minta dekat Allah, ya Allah, kita bebaskanlah kita daripada api neraka. Pernah Sayyidina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah doa? Sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah doa yang terbaik yang boleh aku baca pada bulan Ramadan ni? Jadi Nabi sebut dalam hadis dan Nabi sebut, bacalah doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nabi suruh banyak-banyak bacakan doa ni sebab kita nak wa itqam minan nar, kita nak minta dibebaskan daripada api neraka. Jadi kita duduk di fasal ni, kita duduk hari ni hari yang ke-24, ada lagi 6 hari. Dalam ni pun ada lagi tu satu malam yang sangat dinanti-nantikan oleh semua umat Nabi-Nabi terdahulu, umat Nabi Muhammad, iaitu malam Lailatul Qadar. Jadi kita usahakanlah insya-Allah pada malam ini, malam 25, malam 27 dan malam 29, ada 3 malam lagi kita tunggu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan ganjarkan kepada kita untuk mendapatkan bulan seperti mana yang dijanjikan, Lailatul Qadr min khairun min alfi syahr. Jadi satu malam ini ganjaran dia sama dengan 1000 bulan, sama dengan 83 tahun 4 bulan untuk buat ibadat. Jadi peluang yang ada ni mudah-mudahan insya-Allah lah kita sama-sama manfaatkanlah. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat, saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah oleh Allah sekalian. Jadi tajuk yang saya rasalah, yang saya ambil ni, saya petikkan daripada sebuah hadis. Tajuk dia berbunyi perumpamaan mukmin di dalam sebuah kapal. Perumpamaan mukmin di dalam sebuah kapal. Jadi hadis daripada Abu Nu'aim. Saya terus bacakan maksud dia lah. Saya takut tak 10 minit tak ada dah habis. Jadi saya terus baca maksud dia. Daripada hadis telah menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami, Zakaria berkata, aku mendengar Amir berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Bashir daripada Nabi SAW bersabda, kata Nabi, perumpamaan orang yang mematuhi dan melanggar batas-batas hukum Allah adalah seperti suatu kaum yang mengundi untuk menentukan kedudukan masing-masing yang akan berlayar dalam sebuah kapal. Jadi untuk memilih yang mana duduk di atas, yang mana duduk di bawah. Sebahagian daripada mereka mendapat tempat di bahagian atas kapal, dan sebahagian lagi akan mendapat tempat di bawah perut kapal, di bawah. Apabila mereka berada di bahagian bawah, ingin mendapatkan air untuk kegunaan lah, minum dan sebagainya lah, mereka melalui tempat orang yang berada di atas. Maksudnya orang yang duduk di dalam perut kapal di bawah tu kena naik ayak tu di atas kapal, sebab ayak tu diletak di atas. Lalu mereka berkata sesama mereka, ini bagi orang-orang yang mendapat tempat di bawah kapal, di bawah perut kapal tu, mereka berbincang, jika kita melubangi tempat kita ni, jadi kita duduk di bawah dah, maksudnya kita duduk dalam ayak dah, apa kata kita tebuk lubang di bawah ni, kita tak gaduh dah naik atas. Jadi mereka berkata, jika kita melubangi tempat kita ni, nescaya kita tidak akan mengganggu orang yang berada di atas. Tak gaduh naik turun dah. Jadi kita buka, kita ambil ayak kat tepi ni. Ayak ada dah. Itu cadangan dia di antara mereka. Sekiranya orang yang berada di atas tahu, mereka membiarkan sahaja apa yang dilakukan oleh orang di bawah tu,
Maksudnya orang bawah tadi dia tak mau kacau orang atas, dia tak mau naik ayak, naik turun takut kacau orang atas. Depa cadang nak tebuk ya buat paip kat bawah tu supaya ayak daripada luar tu masuk terus. Tak ada ambil dah. Senang untuk orang bawah. Maka mereka semua akan binasa. Jadi orang atas ni bila orang bawah cadang macam tu, nak ambil tak mau naik atas dah, tak mau naik turun dah, nak tebuk yang kat bawah ni, nak ambil ayak senang. Dan orang atas tu tahu, depa ni nak shortcut, nak mudahkan kita orang atas ni. Kata hadis ni, mereka ini, orang di atas dan orang di bawah ini akan binasa. Namun jika mereka mencegah dengan tangan mereka, jadi kalau orang bawah ni nak buat keputusan nak tebuk, orang di atas ni dia dengar tahu dan mereka ni cegah dengan tangan mereka. Semua penghuni ataupun penumpang dalam kapal ini akan selamat. Ini riwayat daripada Sahih Bukhari. Nombor rujukan hadis 2013. Status hadis ni sahih. Baik, apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada Baik, dia ada banyak benda yang kita boleh kita ambil insya-Allah. Baik, pengajaran yang pertama elok tak sebab saya dengar macam bengong. Baik, yang pertama mungkar yang dilakukan oleh individu di dalam masyarakat. Kemungkaran yang dilakukan oleh orang sebahagian daripada ahli masyarakat akan memberi saham yang menggugat keselamatan masyarakat tersebut. Maksudnya dalam satu komuniti, dalam satu masyarakat, kalau ada salah seorang daripada penduduk atau penghuni yang ingkar dengan undang-undang, yang melanggar perintah undang-undang, sama ada undang-undang dunia ataupun undang-undang Allah, maka semua masyarakat itu akan dilanda musibah. Contoh kita tengok sekarang lah. Allah sedang menguji kita sikit. Allah bagi, Allah turunkan kepada yang hukuman yang sangat kecil. Tentera Allah sebahagian dari tentera Allah yang sangat kecil, yang sangat ditakuti oleh semua penduduk dunia. Jadi Allah uji dengan sikit ni kita tak nampak pun makhluk yang Allah berikan, yang Allah hantar mereka. Tetapi semua orang takut kepada makhluk ini. Sebab musibah dia terlalu besar. Jadi kalau kita tengok di sini, kalau semua orang, semua penduduk negeri, masyarakat atau keluarga sendiri, kalau kita taat kepada undang-undang yang kita buat, undang-undang PKP yang kita buat, insya-Allah musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita ni, kita akan diberi oleh Allah jalan keluar, insya-Allah. Tapi kalau ada sebahagian kecil yang undang-undang yang kita buat ni, mana sampai bila kita nak kena menanggung musibah Allah ni? Sebab setahu kita, seperti mana yang kita tengok dalam media dan berita ni, setakat penyakit ini masih belum ada penawar, masih belum ada vaksin dia. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita tengok ada orang yang melanggar undang-undang, semua kita akan marah. Kalau kita ada kuasa, kita akan ambil tindakan. Kita tengok orang yang keluar ramai-ramai yang kena tahan oleh polis dan sebagainya, kita rasa kerana mereka kita terpaksa berkurung selama beberapa bulan ni. Kalaulah ada lagi yang ingkar, malah
kita kena berkurung lagi. Ini baru contoh yang Allah bagi sikit ujian dekat kita. Sedang kena pendengar sahabat-sahabat ni Allah. Ada ramai tak yang makhluk Allah di atas bumi ini yang sedang melanggar hukum Allah. Dan orang yang melanggar hukum Allah akan terima musibah dia. Jadi semua orang tak suka akan musibah tu. Mana musibah dia lebih besar daripada musibah kena coronavirus. Kena coronavirus, tak ada ubat, paling tidak dia mati. Habis. Kalau mungkar yang kita lakukan, masyarakat kita lakukan, ahli keluarga kita lakukan, orang bawahan kita lakukan, kita tak tegur. Dosa yang mereka lakukan ini akan berterusan dan mereka akan terima musibah dia. Dan balasan yang akan terima itu tidak ada kesudahan dia. Kita akan mati. Selagi mana tidak habis azab kita tu, balasan kita tu selagi itulah kita akan disiksa. Cuba bayangkan, saya nak bagi sikit gambaran lah. Contoh. Dalam keluarga, anak kita, isteri kita, saudara kita, yang jadikan solat itu sebagai sampingan ataupun solat itu urusan yang kedua. Urusan dunia ni urusan yang pertama. Pergi shopping, pergi cari barang, pergi rawatan, pergi semua benda kita buat urusan dunia ni, kita letak yang nombor satu. Sampaikan orang yang sakit pun kita uruskan dia untuk merawat dia. Rawatan itu nombor satu. Kita tak letakkan sembahyang dia tu nombor satu. Bayangkan kita tahu kemungkaran itu berlaku di depan kita. Agak-agak yang akan dilemparkan ke neraka orang yang melakukan mungkar itu sahaja, ataupun orang yang tahu yang duduk di sebelah dia, ataupun orang yang ada hak membentuk mencegah dia, ataupun orang Islam yang lain yang tahu tapi apa berdiam diri. Sebab kita berkonsepkan tak payah jaga kepikiran orang. Sebab dalam Islam wajib kita kena jaga tepikan orang. Tepikan saudara kita. Maksudnya kita kena tahu jiran, kita kena tahu saudara kita yang buat mungkar, kita kena tahu saudara kita yang tak sembahyang, kita kena tahu saudara kita yang tak puasa, tidak zakat. Kita yang tahu, yang kita ada ilmu, ada sedikit ilmu pengetahuan, kita wajib. Kalau kita tak tegur, mungkin dalam keluarga, anak-anak yang tutup aurat, tidak sembahyang, kita tak tegur, nanti musibah akan turun dalam keluarga. Kalau dalam kampung, Tok Imam kampung berdosa, nanti musibah akan turun. Kalau dalam masyarakat, dalam komuniti, dalam sekolah, sebagai orang yang berkuasa, dia kena tegur, dia wajib tegur. Walaupun kadang-kadang kita nampak benda itu simple, nanti dia sedap laku. Sebab kita tak tahu tarikh mereka datang ambil umur itu bila kita tak tahu. Jadi setiap apa yang kita tahu, tanggungjawab kita kena tegur. Sebab besok di dalam besok apabila orang yang buat mungkar ini, apabila nak dihumban ke dalam api neraka, dia akan minta dekat Allah, ya Allah, ada orang di depan aku, di tepi aku, yang bos aku, ayah ibu aku, yang tak pernah tahu apa aku buat salah. Mereka tahu aku ni salah, mereka tak tegur, ya Allah, aku tarik mereka sekali masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan aku. Dia minta tu. Jadi kita kenal sekali. Jadi mudah-mudahan kalau mungkar yang berlaku
yang berlaku di depan mata dalam musim-musim dalam rumah lah. Kita cubalah aplikasikan hadis ni, tegur dengan cara berhikmah. Kemudian kita berikan apa motivasi pun, kita tunjuk ajarlah macam mana benda yang baik. Mudah-mudahan kemungkaran itu akan hilang. Mudah-mudahan sebab kita di sini contohnya Allah Ta'ala turunkan coronavirus ini dalam masa 2 bulan atau 3 bulan. Tidak berlaku langsung, bersih langsung kita pada maksiat. Bersih langsung kita daripada berjudi. Kita tidak ada lagi orang, tidak ada lagi orang yang tidak ada lagi anak-anak yang bersiaran. Kita tidak ada lagi perbuatan riba dan semua. Hanya dengan makhluk yang halus ni bersih daripada maksiat. Jadi harap kita cubalah benda yang kapal yang kita sedang berlayar ni, sama ada kapal kita tu dalam bentuk rumah, dalam bentuk masyarakat, dalam bentuk negeri ataupun negara, tetap kita berperanan untuk menegur. Walaupun kita tegur ni nak disebut ada 3 cara tegur. Kalau kita mampu dengan tangan, kalau tak mampu, kalau tak tangan dengan lisan, kalau tak mampu dengan lisan kita tegur dengan hati. Wadah kita mampu iman, kita rasa benci perbuatan yang dilakukan. Mudah-mudahan benda tu akan semakin habis insya-Allah. Baik, itu pelajaran yang pertama. Nanti saya sebut ada lagi 3, ada lagi 2 saya sebut ya. Kita tak tahu dah. Yang kedua ialah perumpamaan hidup bermasyarakat seperti berada di dalam satu kapal yang sedang berlayar. Jadi kita ni diumpamakan duduk dalam satu kapal yang berlayar. Ni ada macam-macam benda. Kalau ada orang nak buat benda tak elok, jangan kita kena tegur dan kita sarankan supaya buat benda yang baik. Yang ketiga, pengajaran yang kita boleh ambil yang ketiga, jika dibiarkan orang yang berada di tingkat bawah untuk menebuk lubang hanya kerana ingin mudah untuk mendapatkan air, mudaratnya akan ditanggung oleh seluruh penghuni isi kapal. Amatnya dengan sikit shortcut yang diambil supaya tak boleh turun tu ditebuk air, maka air tu akan masuk sampai boleh menenggelamkan kapal, sampai boleh memusnahkan satu masyarakat, satu dunia dengan sebab bala yang Allah turun. Dan yang keempatnya, berusahalah mencegah maksiat dan mungkar agar azab Allah tidak menimpa kepada semua orang, termasuk orang yang baik. Jadi kita usahalah setakat mana kita mampu. Lagi rumah sekarang ni, ibu dan ayah untuk menjaga anak-anak, cegah anak-anak atau anak-anak ajak anak macam mana nak buat baik, macam mana yang baik. Kalau di sekolah, pengetua, kalau di daerah, kalau kampung untuk imam, semua menjelaskan sampai ke negara. Jadi Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, Allah SWT dan nabluwannakum min syai'in, tidaklah Allah menguji kamu dengan sedikit ujian, syai'in al-khawf, dengan sedikit ketakutan. Allah bagi sedikit ketakutan dengan ancaman-ancaman daripada Allah. Wal ju', Allah uji kan kita sedikit kelaparan ataupun macam-macam orang yang tak ada makanan, marau dan musibah dan sebagainya. Allah uji sikit, kita tak Allah uji. Nak tengok kita ni. Wal khawf, Allah beri ketakutan kepada kita dengan macam-macam ancaman makhluk, ancaman manusia dan sebagainya. Wal ju' wa naqsim minal amwal, dan Allah kurangkan sedikit hasil yang kita buat, yang kita tanam. Padi tak dapat, buah tak jadi, meniaga tak tidak sebagainya. Allah ujikan sedikit, kita rugi sikit. Ini ujian Allah. Wal anfus, dan Allah ambil nyawa orang yang kita sayang. Allah uji kita, nak tengok kita redha tak redha. Ini Allah sebut dalam Quran. Wal anfusi was samarat, dan Allah uji dengan buah-buahan yang sebelum ni, buah rumah yang boleh untung berpuluh-puluh ribu. Tahun ni orang tak makan dah. Puasa, buah buruk tak laku, Allah uji dia apa? Buah rian tak laku, Allah uji dia apa? Ini apa dapat dah? Wal anfusi was samarat basyir sabirin. Di ujung ayat Allah sebut, berilah kabar gembira kepada
sabirin, orang yang sabar ni. Hak Tuhan uji semua ni. Abang kata apa? Sabar insya-Allah akan berjaya. Orang yang sabar. Orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum, orang yang diuji ni, yang mana Allah Taala uji depa. Qalu inna lillah. Depa ni bila diuji depa akan sabar dengan tenang dan mereka berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ni inna lillah, milik Allah, wa inna ilaihi, dan kepada Allah tempat kami raji'un, kita kembali. Jadi kita ujilah macam mana corona virus ke, banjir ke kemarau ke, apakah balik kepada Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang perkongsian ni telah jawab ni sikit bolehlah memberi info kepada kita, peringatan kepada saya, khususnya dan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang Allah Ta'ala bagi sikit ujian ni, kita boleh dapat rasa nikmat dan azab. Ya. Ini baru sikit yang Allah bagi di dunia. Di akhirat lebih dahsyat lagi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapat, apa yang kita tahu, apa yang kita buat ni, kita manfaatkanlah, sebab kita ada lagi peluang dan ruang masa yang waktu yang sangat bernilai ni. Dan hidup kita dalam 1 tahun dan 1 bulan. Dalam 1 bulan ada 1 malam, yang malam ni lah yang kita cari-cari. Ada lebih 3 malam lagi, malam ni, malam lusa dan malam 29. Dan juga kita ada baki lagi hari Ramadan ni, ada lagi 6 hari. Kita manfaatkanlah, kita bacakanlah Quran supaya teman kita di dunia dan juga dalam kubur dan juga dalam masyar, dan juga di surga besok. Kita ajak anak-anak baca Quran. Kalau kita baca Quran sehari 1 page, gandakan lah. Sebab Nabi pernah bersabda hadis dia, 10 malam terakhir ni, riwayat maksudnya Nabi ikat kain. Ya, maksudnya Nabi tak kisahlah kepada isteri dia. Nabi fokuskan kepada ibadat dia saja 10 hari ni. Jadi suami isteri, sahabat-sahabat, dan juga anak-anak, kita ajaklah bangun. Kita boleh tengok dia makan sok, kita ajaklah kita makan sok, dan lagi 2-3 minit azan tu ajak lepas sembahyang tahajud, sembahyang sunat sebelum subuh, walaupun dalam keadaan mata terpejam tu, ajak dia. Sebab benda ni ajak dia akan biasa. Jadi kalau biasa, alangkah untungnya dia pernah tahajud di bulan Ramadan satu ketika berkebetulan dengan malam pada dia dapat 83 tahun 4 bulan ataupun 1000 bulan dia melaksanakan tahajud 2 rakaat. Dia membaca Al-Quran 2 surat selama 1000 bulan. Jadi waktu yang berbahagia ini mudah-mudahanlah sama-sama kita manfaatkan, dan doa-doalah bagi kita semua dapat mempertingkatkan lagi power kita, tenaga kita untuk kita habiskan perjuangan kita untuk bulan Ramadan pada kali ini. Mudah-mudahan kalau banyak umur lagi, mohonlah kita dapat lagi bertemu pada bulan akan datang. Kalau kita tak sampai bulan Ramadan akan datang tu, jadi inilah Ramadan terakhir kita. Jadi bila yang terakhir, buatlah yang paling terbaik untuk kita. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini menjadi pembantu, menjadi peneman kita, menjadi bekalan kita yang cukup untuk pada masyarakat itu. Jadi saya rasa sampai situ dulu untuk kali ini, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi pada masa dan waktu. Jadi saya akhiri dengan kalimah mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira. Terima kasih banyak-banyak ucapkan kepada Ustaz Muhammad Yusof atas tazkirah atau perkongsian ilmu yang disampaikan sebentar tadi. Minta maaf sidang penonton muslimin muslimat rahimakumullah atas ada sedikit gangguan teknikal sebentar tadi. Jadi mudah-mudahan apa yang telah kita dengar tadi, apa yang kita dapat dengar, kita ambillah manfaat, ambillah faedah. Mudah-mudahan kita semua diberkati, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah acara khatam Al-Quran. Jadi untuk acara khatam Al-Quran ini,
Kita akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Ghani bin Awasman. Jadi diminta kepada semua sidang penonton muslimin muslimah rahimakumullah untuk bersedialah dengan buku panduan khatam Al-Quran. Sekiranya tidak ada, kita akan paparkan di skrin panduan khatam Al-Quran. Jadi tuan-tuan perempuan boleh tengoklah di skrin telefon ataupun laptop tuan-tuan perempuan sekalian. Jadi kita tunggu Ustaz Ghani bersiaran sebentar. Macam mana Ustaz Ghani boleh melangkan diri kita. Ustaz Ghani. Sementara kita menunggu Ustaz Ghani. Minta maaf. Apa nama ini terus berjalan lancar, insyaAllah. Okey, baik, Ustaz Ghani dah muncul. Okey, untuk tidak melengahkan masa, Ustaz Ghani okey Ustaz Ghani? Ustaz Ghani, respon sikit. Okey lah, okey. Okey, untuk tidak melengahkan masa, kita serahkan majlis khatam Quran ini kepada Ustaz Ghani untuk memimpin acara khatam Al-Quran. Falyatafaddal mashkura, Ustaz, dipersilakan. إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وأمهاته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة
نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتاب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم
ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنياي التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا خير أمرنا آخره، وخير أعمالنا خواتمة، وخير أيامنا يوم ألقاك فيك. اللهم إنا نسألك عيشة هنية سوية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا، ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط المستقيم ببركة القرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في دنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. يا الله يا رحمن يا رحيم. Ampunmu ya Allah ya Rahman, Engkaulah Tuhan kami, terimalah doa dan amalan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau maha penerima taubat lagi mengasihani. Tunjukilah dan bimbingilah kami kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus dengan berkat Al-Quran. Ya Allah, ya Allah, kasihanilah kami dengan berkat Al-Quran. Jadikanlahnya sebagai pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat untuk kami. Ya Allah, ya Allah, ingatkanlah kami apa yang telah kami lupa daripada Al-Quran dan ajarkanlah kami apa yang kami tidak tahu tentang isi Al-Quran, dan kurniakanlah kami keupayaan untuk membacanya pada waktu-waktu malam dan siang, dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai hujah untuk kami, wahai Tuhan pemelihara sekalian alam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan keindahan Al-Quran, muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quran, dan serikanlah kami dengan ketinggian martabat Al-Quran, dan pakaikanlah kami dengan pakaian permata Al-Quran. Masukkanlah kami ke dalam syurga dengan syafaat Al-Quran. Selamatkanlah kami daripada segala bencana dunia dan azab hari akhirat dengan berkat kehormatan Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah Al-Quran semasa hidup kami di dunia ini sebagai rakan, dan di dalam kubur kami sebagai kawan yang mesra, dan hari kiamat sebagai pembantu, sebagai cahaya penyuluh, semasa menuju ke syurga sebagai teman, dan sebagai penghadang dan pendinding daripada api neraka. Dan jadikanlah Al-Quran untuk kami sebagai panduan dan ikutan kepada segala kebaikan, dengan limpah kurniaan, kemurahan dan kemuliaan-Mu jua ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah. Ya
Ya Allah, tunjukkanlah kami dengan petunjuk Al-Quran. Selamatkanlah kami daripada api neraka dengan sebab kemuliaan Al-Quran. Tinggikanlah darjat martabat kami dengan sebab kelebihan Al-Quran. Dan hapuskanlah dosa-dosa kejahatan kami dengan sebab membaca Al-Quran. Ya Allah, Tuhan yang pengampun segala macam kelebihan dan ihsan. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari adab api neraka-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم. آمين 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 يا رب العالمين. Allah minna minkum. Jazakallahu khairan katsira. Kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Ghani dan juga Ustaz Muhammad Yusof dan juga doa. Kita minta maaf kerana berlaku sedikit gangguan teknikal. Walau bagaimanapun saya yakin doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Taala perkenanlah doa yang kita sama-sama aminkan sebentar tadi. Insya-Allah. Untuk slot yang seterusnya kita akan mendengar taklimat ataupun perkongsian daripada Puan Pengetua kita Nur Ashikin binti Yusof. Barangkali ada banyak perkongsian yang akan beliau sampaikan. Mungkin perkongsian mengenai olahan atau sebagainya. Jadi tidak melengahkan masa, saya persilakan Cikgu Nur Ashikin binti Yusof untuk menyampaikan taklimat beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan Cikgu. Okay. Terima kasih Ustaz Rafidi selaku pengerusi majlis pada tengah hari ini. Dan hari ini 17 Mei 2020 bersamaan dengan 24 Ramadan 1441 Hijri. Dan terlebih dahulu saya selaku pengetua bersyukur kerana kita dapat mengendalikan majlis pengumpamaan ini di dalam bentuk menggunakan pelantar digital. Dan saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada Jawatan Kuasa Mahabatul Quran yang dikendalikan oleh Puan Nuraini binti Osman bersama dengan semua ahli panitia pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Bahiyah. Tahniah cikgu ucapkan. Dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan
Assalamualaikum sekali lagi kepada semua warga SMK Sultanah Bahaya, kepada guru-guru, kepada staf, kepada murid-murid sekalian yang berada di rumah. Pastikan anda semua sentiasa berada di rumah dan tabah menghadapi cabaran pandemik COVID-19 ini. Dan semoga kita semua sentiasa mengikut SOP PKP yang ditentukan oleh Majlis Keselamatan Negara. Okey, Alhamdulillah ini adalah julung kali pertamanya kita mengadakan sesi perkongsian ilmu Mahabbatul Quran secara live streaming dan cikgu percaya apa yang berlaku sekarang ini pasti ada hikmah di sebaliknya. Sebelum ini kita tidak pernah terfikir untuk mengadakan sebarang program sekolah secara dalam bentuk live streaming, tetapi apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini, kita di dalam keadaan PKP, kita berada di rumah masing-masing, maka tercetuslah idea. Dan idea ini sebenarnya datang dari pihak pengurusan, ditujukan pula kepada Panitia Pendidikan Islam dan atas inisiatif Panitia Pendidikan Islam, atas inisiatif yang tinggi mereka telah mengadakan, berbincang untuk mengadakan majlis ini dan majlis ini dapat direalisasikan hari ini dengan jayanya. Cuma kita ada beberapa sedikit gangguan audio sebentar tadi, dan tapi bagi saya itu adalah sedikit gangguan yang mana kita akan perbaiki pada masa hadapan kelak. Okey, jadi majlis ini dapat kita mengadakan secara live demi untuk menyemarakkan lagi kesucian bulan Ramadan. Hari ini kita telah berpuasa 24 hari dan kita telah isikan aktiviti-aktiviti kita dengan bacaan Al-Quran, dan hari ini adalah hari kemuncak yang kebiasaannya kita mengadakan di Dewan Sekolah, tetapi hari ini kita mengadakannya di dalam bentuk maya. Dan saya berharap agar semua guru dan pelajar serta staf SMK Sultanah Bahaya yang turut serta pada hari ini, kita dapat menghayati majlis ini dengan sebaik mungkin, dan kita doakan agar kita semua di dalam lindungan Allah dan mendapat keberkatan darinya. Di kesempatan ini juga cikgu ingin mengucapkan, untuk saya tak terlambat lagi kot saya rasa, sebab kita baru saja merayakannya kemarin, tetapi dalam bentuk merayakan secara dalam bentuk PKP. Saya nak mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru SMK Sultanah Bahaya IB World School. Selaras dengan tema Hari Guru pada tahun ini, berguru demi ilmu, bina generasi baru, ini membawa tanggungjawab kita sebagai guru yang akan menjadi lebih mencabar apabila kita perlu menangani isu-isu sepanjang pandemik COVID-19 ini, seperti kita perlu melaksanakan dan memastikan pembelajaran abad ke-21 dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dan kita harus menerapkan Industri Revolution 4.0 dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Namun begitu, sebagai pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Bahaya, saya amat yakin dan percaya semua guru SMK Sultanah Bahaya dan murid SMK Sultanah Bahaya adalah committed dan menyesuaikan diri dengan norma baharu ini dalam bentuk ilmu yang pelbagai cara yang digunakan oleh para guru untuk mengajar, dan pelajar juga belajar dengan menggunakan pelbagai cara. Jadi saya berharap guru-guru sabar menghadapi situasi ini dan teruskan memberi ilmu kepada murid-murid kita, kerana selaras dengan tema Hari Guru kita, berguru demi ilmu. Pelajar-pelajar kita masih lagi mengharapkan guru-guru untuk mendapatkan ilmu agar mereka boleh berada di persada yang cemerlang suatu hari kelak. Jadi memetik pesanan Tuan KPPM kemarin dalam ucapan Hari Guru, kita juga Tuan KPPM kita dalam ucapannya, beliau menyatakan guru mestilah berdepan dengan pelantar digital yang lebih banyak dan perlu lebih kreatif dalam mencurahkan ilmu kepada murid. Selaras dengan tema Hari Guru, berguru demi ilmu, saya berharap agar semua yang bergelar guru
ikhlas mengajar dan memberi ilmu kepada semua murid, dan murid pula mestilah ikhlas dalam proses pembelajaran agar matlamat untuk bina generasi baru dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Akhir kata dari saya di kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua guru-guru, staf dan murid Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Bahiyah yang akan merayakan perayaan Aidilfitri kita pada 24 Mei ini. Maaf zahir dan batin dari saya, dan pesanan cikgu agar sambutlah Hari Raya pada tahun ini dengan mengikut SOP PKPB yang ditetapkan oleh kerajaan kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan katsira diucapkan kepada Puan Pengetua atas perkongsian beliau sebentar tadi. Jadi mudah-mudahan kita mendapat manfaat atas perkongsian tersebut, insya-Allah. Saya tak berhasrat untuk mengulas ucapan beliau. Jadi sedar tak sedar kita dah lebih sejam, kita dah 1 jam 26 minit bersiaran secara live. Bermaksud kita sudah berada di penghujung siaran. Sebelum itu, saya ingin berkongsi seperti mana yang kita janjikan di awal siaran tadi. Kita akan paparkan QR code untuk cikgu-cikgu SMK Sultanah Bahiyah untuk daftarkan nama dalam SPL, kerana siaran langsung ini ataupun program kita hari ini dikira sebagai LDP. Kita boleh daftar dengan mengimbas pada QR code yang sedang dipaparkan. Sebelum tu, sebelum saya mengakhiri, saya juga ingin mengimbau kepada sidang penonton muslimin muslimat rahimakumullah untuk like dan subscribe YouTube channel Panitia Pendidikan Islam SMK SB. Mudah-mudahan kita akan channel ini ataupun seperti mana yang Ketua kata tadi, pelantar digital, salah satu pelantar digital, kita akan gunakan YouTube channel ini untuk program-program kita yang akan datang, insyaAllah. Okey, untuk guru-guru, seperti mana QR code yang sedang dipaparkan, manakala untuk murid juga kita akan mengambil data, kalau kita nak pantau tengok berapa orang yang menyertai acara kita pada hari ini. Mungkin ada kekangan sebab kita tengok ada view tak berapa nak ramai sangat. Jadi mungkin ada kekangan dari segi kemudahan akses internet dan sebagainya kita, dan juga ini adalah kali pertama, jadi kita redha lah dengan penyertaan pelajar kita yang tak berapa merasakan di luar bidang kuasa kita lah, kita nak tuan pun kan. Ini tak mengapa. Jadi yang menonton, kita alu-alukan juga, kita beri mereka peluang untuk mendaftar dan kita akan tengoklah siapa yang menyertai kita pada tengah hari ini. Cikgu Syazwan boleh paparkan juga QR code untuk murid berada di penghujung siaran. Saya selaku pengacara pengurusi majlis pada tengah hari ini mengambil kesempatan lah untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru-guru, sidang penonton muslimin muslimat rahimakumullah
yang menyertai siaran langsung kita hari ini. Mohon jutaan ampun dan atas kelemahan, kekurangan, kesilapan sepanjang siaran ini berlangsung. Banyak gangguan audio, gangguan teknikal sebentar tadi. Kita minta maaf banyak-banyak kerana ini adalah kali pertama kita bersiaran secara langsung. Sesi yang akan datang lah insyaAllah. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa yang berbaki 6-7 hari lagi ni. Sama-sama kita melipat gandakan amalan kita. Mudah-mudahan kita beroleh ganjaran yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya juga ingin memohon maaf zahir dan batin sempena hari raya yang akan tiba tidak lama lagi. Kita sambutlah hari raya seperti mana yang dipesan, diamanatkan kepada kita. Sambutan hari raya mengikut SOP, insyaAllah. Kita berjumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Kita tangguh majlis kita dengan membaca tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq.